Barangan elektrik ciplak. Garanti baik. Tapi ada warranty. Garanti baik dah seminggu. Bahayalah untuk kita pakai sebab dia tu barang elektrik. Tidak ubah seperti pasar lambak. Kewujudan pelbagai barangan elektrik berjenama di pasaran menyebabkan keasliannya menjadi tanda tanya. Rata-rata peniaga memilih untuk menjual barangan ciplak berbanding yang tulen kerana faktor kosnya yang murah. Lebih mengelirukan apabila pengguna kadang-kala terpedaya dengan reka bentuknya yang setanding dengan barangan tulen. Wartawan Hannah Nur Zakiah Musa merungkai permasalahan ini. Lambakan barangan elektrik berjenama semakin membanjiri pasaran dek kerana permintaan yang tinggi. Namun di sebalik barangan yang ditawarkan, ia mungkin hasil yang diciplak. Anak sulung daripada 4 beradik ini menceritakan kekesalannya apabila membeli alat pengering rambut yang dipercayai tiruan menerusi sebuah laman sesawang. I beli hair dryer dekat shopping online. So that I ingatkan macam barang tu sama kualiti lah dengan kita beli dekat shopping mall ke apa kan. Tapi rupa-rupanya macam maybe different volt dia punya watt ke apa semua. So benda tu jadi malfunction. Masa I on tu dia ada mode panas tu. Bila I masuk ke mode panas tu dia dah berasap lah. Dia mengakui dengan bayaran RM25 termasuk cas penghantaran menjadi faktor utama baginya untuk membuat pembelian secara terus. Actually masa nak beli tu pun dia tak ada tulis brand. Maybe sebab harga dia murah kan. So kita pun macam rasa macam benda tu sama je actually. Better kita beli kat face to face lah, lagi senang. Jelasnya barangan yang dibeli tidak mempunyai kelulusan daripada SIRIM mahupun Suruhanjaya Tenaga Malaysia. Bahayalah untuk kita pakai kan. Sebab dia tu barang elektrik. Kalau kita beli kat local ni macam shopping mall ni ada SIRIM kan. Yang government kita sendiri dah dah approve kan. So that if anything happen pun kalau kita beli barang yang dekat-dekat sini pun senang kita nak hantar balik if ada malfunction or anything kan. Meskipun barangan itu diimport daripada negara luar, reka bentuknya kelihatan sama dengan barangan tulen. Hasil dari maklumat orang ramai, hari ini kami akan melakukan satu tinjauan di sebuah kawasan di sekitar ibu kota ini untuk melihat sendiri berkenaan dengan barangan elektrik yang dikatakan ciplak dari sudut reka bentuknya dan juga segala ciri-ciri keselamatan yang ditawarkan. Hari ini kita akan bertanya maklumat yang lebih lanjut di sini. Berapa? Ha? Ada warranty? Garanti baik dia. Garanti baik. Tapi ada warranty. Garanti baik dah seminggu. Peniaga ini cuba meyakinkan kami bahawa barangan yang dijual adalah asli dan tidak bermasalah. Berapa ini 50? 50. Jadi kalau harga asal berapa ini? Apa dia? Kalau harga asal ini berapa? 80. Kau masuk dalam kedai 80. Kami kemudian meneruskan tinjauan ke premis lain. Berapa bang? 18. Warranty? Sebulan lah. Semua kualiti okey lah. Tapi dia memang brand dia lah kan, ori lah kan. Cuma kualiti je lah. Kami mendapati premis ini kononnya menawarkan jaminan selama sebulan bagi perkakas elektrik yang ditawarkan. Hasil dari tinjauan kami mendapati bahawa ada juga beberapa premis yang menawarkan barangan elektrik ciplak di mana para peniaga sendiri tidak tahu berkenaan dengan ciri-ciri keselamatan yang ditawarkan. Jadi sebagai pengguna, pastinya ini akan memberi sedikit kekeliruan di mana kita ingin membeli dengan kualiti dari sudut harga dan juga kualiti keselamatan yang ditawarkan. Jelas pengarah bahagian reka bentuk perindustrian dan susun atur litar bersepadu Perbadanan Harta Intelek Malaysia, Muhammad Faizuddin Muhammad Syaruji, pihaknya akan menolak permohonan reka bentuk yang sama dengan yang pernah didaftarkan. Examiner mampu apabila kita terima satu permohonan, kita lihat permohonan tu semua lengkap dan sebagainya lah, dia akan pergi satu stage lagi, pemeriksaan novelty, kebaharuan. Mula-mula dia akan lihat the pre-art search ataupun yang mana telah ada dalam database kita, sama ada reka bentuk itu dah pernah ada dia daftarkan ataupun tidak. Ada kalanya dia buat cross search, dia dapat report tidak ada, maka dia akan daftarkan.
Setiap reka bentuk yang didaftarkan dilindungi di bawah Akta Reka Bentuk Perindustrian di mana tuntutan hak milik boleh dilakukan di mahkamah. Macam reka bentuk perindustrian ini, dia merupakan kes civil. Katakan kalau dia meniru reka bentuk yang sama, jadi pihak yang terkilat dia akan minta lah pemerintah mahkamah supaya mahkamah keluarkan perintah menghentikan keluaran produk dia. Dia berbeza sedikit dengan cat dagang lah. Kalau cat dagang ni dia katakan dia menirukan berjenama yang sama, itu bukan dia boleh report dengan pihak dengan di bawah pihak dagangan. Menurut Ketua Pengarah Kanan Bahagian Penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Doti Azlina Ismail, bagi melindungi pemilik cap dagangan berdaftar, tindakan proaktif sentiasa diambil dalam usaha memerangi kegiatan penjualan barangan tiruan. Berkaitan dengan katalah dia punya jenama dia yang telah ditiru, kami akan mendapatkan dokumentasi daripada pemilik cap dagangan tersebut bahawa mereka adalah pemilik cap dagangan tersebut, dan kemudian baru kita jalankan tindakan operasi seperti biasa, dan kemudian sekiranya ada sitaan dan selepas itu kita tengok sekiranya kes tersebut akan dikompaun ataupun dituduhkan di mahkamah. Sebelum membuat sebarang pembelian barangan menerusi atas talian, pengguna dinasihat untuk melakukan carian maklumat bagi mengurangkan risiko ditipu. Antara 8 hak pengguna yang digariskan oleh KPDN HGP adalah hak untuk mendapatkan maklumat. Tanya kepada penjual tersebut, dari mana you dapat, kenapa harga dia rendah ke, boleh dah tengok ke dia punya sertifikat dan sebagainya. Kita boleh buat carian, kita boleh tengok kalau ada testimoni daripada penjual tersebut, adakah dia kebolehpercayaan daripada penjual tersebut. Tindakan boleh diambil terhadap pelaku di bawah Akta Cap Dagangan 2019 di mana ia memperuntukkan penalti maksimum RM1 juta bergantung kepada kesalahan yang dilakukan. Kita design something is benda yang untuk kita cari makan. So benda bila orang ciplak tu macam it's something yang tak bagus lah. Untuk consumer atau orang-orang yang lain, kalau kita found out yang orang yang jual ni ciplak idea orang lain, so kita try to avoid orang. I think tu benda yang tak betul lah, sebab even though your original tu mahal, still as a consumer, kalau you nak benda tu, you should simpan duit untuk beli. Don't buy the ciplak punya, sebab kalau you dah beli ciplak tu means you dah macam tak ada originality kat situ dah. Bagi saya tak patutlah tu kan, sebab ya asal satu produk tu datang bukan macam tu je, ada banyak benda yang diorang kena lalu untuk dapatkan satu produk tu kan. Kalau saya still akan beli original juga, sebab saya tahu yang saya nak kualiti yang betul dan saya akan make sure saya dapat barang yang betul. Orang ramai dinasihatkan mengaplikasikan sepenuhnya kuasa sebagai pengguna menerusi tindakan memboikot barangan yang diciplak. Helmet-helmet tiruan, kopi ori ni sepatutnya tak dijual lah kan. Kita tak pasti ujian dia dari segi keselamatan dia bagaimana. Helmet atau topi keledar adalah keperluan wajib yang perlu bagi semua penunggang motosikal. Mungkin setengah pengguna masih tidak mengetahui berkenaan dengan pengesahan keselamatan yang perlu ada pada helmet atau topi keledar. Ianya sekaligus memberi peluang kepada pihak yang tidak bertanggungjawab untuk menjual helmet yang tidak diiktiraf. Suara Konsumer bersama Nur Syuhada Ashikin Abdul Hamid untuk merungkai isu ini. Topi keledar atau helmet adalah ibarat perisai yang mampu melindungi dan mengurangkan risiko kecederaan di kepala apabila berlaku sebarang kemalangan. Walau bagaimanapun, timbul kebimbangan apabila wujud penjualan helmet tiruan di pasaran dan tidak menepati spesifikasi keselamatan. Sepatutnya helmet-helmet tiruan, kopi ori ni sepatutnya tak dijual lah kan. Sebab terang-terang tak ada sirim, safety tak ada. Apa-apa jadi kat jalan pun tak ada siapa yang nak tanggung kan. Dia akan melindungi lah, at least kepala tu bahagian paling penting rasa dalam badan kita. So, lagi-lagi kanak-kanak kan. So, bagi orang besar pun pakai, lagi baik budak kecil pun pakai. Kru Suara Konsumer turut melakukan pemantauan terhadap sebuah premis yang dipercayai menjual helmet tiruan. Sebab saya punya adik minta belikan helmet. Dia suruh tanya kopi ori punya ada tak? Kopi ori ya? Yang bukan original punya lah, nak yang murah sikit lah. Ini semua kopi ori ya? Mana atas tu semua kopi ori? Oh, ni kopi ori.
ni kalau cepatnya ribu-ribu. Oh. Bukan harga macam ni. Dia bentuk macam orina macam tu. Ramai ambil ke bos macam ni? Banyak juga. Banyak juga. Setelah melakukan pemeriksaan sebentar tadi, ternyata premis berkenaan ada menjual helmet yang tidak mendapat pengesahan yang sepatutnya. Dan menurut peniaga sebentar tadi, helmet-helmet berkenaan masih lagi mendapat permintaan yang tinggi dari kalangan pembeli. Lebih 3 tahun mengusahakan kedai helmet, Atik Basuki mendakwa kebanyakan pembeli lebih tertumpu kepada reka bentuk berbanding ciri-ciri keselamatan. Biasanya pembeli ni dia salah pilih saiz, salah beli saiz. Kadang-kadang helmet tu terlalu longgar ataupun terlalu sempit, memang tak sesuai untuk kepala lah. Kalau longgar nanti pakai, bawa laju dia macam kiri ke kanan, kalau terlalu sempit nanti memberi tekanan kepada kepala. Tambahnya, peniaga helmet juga seharusnya menitik beratkan setiap ciri keselamatan pada helmet yang dijual daripada mementingkan keuntungan semata-mata. Kita sarankan beli yang ada label keselamatan SIRIM ataupun e-marking. E-marking tu adalah standard yang sama standard macam Malaysia Standard. Ini yang digunakan untuk helmet-helmet yang diimport daripada luar. So nak bawa masuk, kita kena pastikan helmet tu ada lulus standard UNR 22. Kita sarankan beli daripada penjual yang sah. Pastikan helmet ni memang selamat digunakan oleh pengguna kita. So kalau tak selamat, jadi apa-apa nanti kat pengguna pun satu masalah lah. Sekiranya kita beli yang tak ada SIRIM, kita tak pasti ujian dia dari segi keselamatan dia bagaimana. So bagi saya akan memudaratkan diri kita sendirilah. Menurut SIRIM QAS International, prosedur ujian kelulusan yang dijalankan terhadap helmet merupakan antara ujian paling ketat di antara produk-produk lain. Fungsi ujian hentakan adalah untuk mengetahui daya impak helmet tu kepada kepala. Ujian tusukan adalah ujian untuk memastikan helmet tu bila ada benda-benda tajam tidak akan tersusuk di dalam helmet tersebut. Untuk sistem tali keleda, kita akan pastikan tali keleda bila berlaku kemalangan, topi keleda tu tak tercabut daripada kepala semasa dipakai. Sebelum mendapat pengesahan kelulusan daripada SIRIM, setiap helmet perlu menjalani 3 jenis ujian. So yang tak tembus lah. Jadi ini adalah kesan yang mungkin berlaku kepada helmet yang tidak menepati piawaian yang sepatutnya. Dan jika dapat kita lihat, helmet ini mengalami kesan pecah dan juga tembus sekaligus berisiko tinggi kepada si pemakai. Bermula Januari 2019, label pengesahan SIRIM telah dilengkapi dengan sistem QR Code. Ia memudahkan pengguna untuk menyemak maklumat keaslian dan kualiti helmet yang terdapat di pasaran. Pengguna boleh muat turun aplikasi SIRIM di Google Play ataupun App Store dan periksa label SIRIM menggunakan QR Code. Jadi scan QR Code tersebut menggunakan sistem aplikasi dan maklumat persijilan akan terpapar di skrin. Menurut Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Negeri Selangor, Muhammad Zikril Azan Abdullah, penandaan label SIRIM pada helmet wajib dipapar bagi membuktikan bahawa helmet berkenaan telah menepati syarat piawaian yang sah. Melalui pegawai-pegawai kita akan buat pemantauan dari masa ke semasa. Sekiranya ada aduan dan juga kita rasakan keraguan di pihak pengguna, mereka boleh menyalurkan maklumat dan juga aduan tersebut kepada pihak KPDN SCP. Selain kesalahan melibatkan label pengesahan di bawah Akta Perihal Dagangan 2011, tindakan turut boleh dikenakan terhadap penjualan helmet tiruan. Bagi pertubuhan, jika disabitkan kesalahan, mereka boleh didenda tidak melebihi dari RM200,000 dan bagi kesalahan kedua dan seterusnya tidak melebihi dari RM500,000. Bagi perseorangan pula, denda yang boleh dikenakan tidak melebihi dari RM100,000 ataupun penjara 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Pengguna turut disarankan supaya lebih berhati-hati dalam pemilihan helmet di pasaran. Pastikan ia berkualiti dengan standard keselamatan yang sah. Ibu bapa pun sepatutnya memahatilah anak-anak mereka kan, terutamanya waktu malam. Kena akan membayarkan pengguna jalan raya yang lain. Dah modified ni dia boleh cecah sampai 1,000.
Minat kepada aktiviti berbasikal tidak menjadi kesalahan, malah ia sesuatu yang sihat. Tetapi apa yang merisaukan masyarakat adalah kemunculan trend kanak-kanak atau remaja berbasikal yang melakukan aktiviti berbahaya. Mereka digelar geng basikal lajak. Pelbagai aksi di atas jalan raya dilakukan tanpa mengira masa dan waktu. Ianya sekaligus boleh mengundang kecelakaan kepada pelbagai pihak. Nur Syairah Nurul Azhar mengupas dan mendekati isu ini untuk kita lebih cakna. Ini antara video rakaman yang tular di media sosial menunjukkan kemalangan yang melibatkan penunggang basikal lajak. Persoalannya, adakah mereka mendapat pemantauan daripada ibu bapa? Kawan-kawan ajak kan, jom keluar malam ni kita main basikal ajak. Ibu bapa perlu peranan penting. Kerana akan membahayakan pengguna jalan raya yang lain dan budak-budak tu sendiri. Ya, bapa pun sepatutnya memahatilah anak-anak kanak-kanak mereka kan, terutamanya waktu malam. Apa program yang mereka buat. Selalunya bila dia orang keluar ni pakai basikal ajak akan membahayakanlah kepada pengguna-pengguna jalan raya yang lain. Kejadian kemalangan basikal lajak yang menimpa 8 kanak-kanak pada beberapa tahun lalu sungguh menyayat hati seluruh rakyat Malaysia. Kini kami akan cuba untuk hubungi abang kepada salah seorang individu yang turut berada di lokasi kejadian untuk menceritakan pengalaman adiknya. Dikenali sebagai Yasir, dia menyatakan adiknya pernah mengalami kemalangan basikal lajak buat kali pertama 5 tahun lalu. Jalan gelap malam akhirnya malam, lepas tu ada satu kenderaan dari arah bertentangan, dia langgar, rahang dia patah, tangan dia terkil lagi, patah, tangan terkil. Walaupun pernah mengalami kemalangan yang teruk dan tanpa mengendahkan risiko ketika itu, adiknya tetap meneruskan kegiatan bermain basikal lajak. Dia ada geng dia satu grup pecah dua tau. Pecah dua, lepas tu yang depan ada satu grup, yang belakang satu grup, dia kat belakang. Ia berterusan sehinggalah adiknya terselamat daripada kemalangan yang meragut 8 orang nyawa pada Februari 2017. Bukannya ibu bapa tak prihatin, kiranya benda ni Di luar jangkaan. Yes, luar jangkaan ya. Tapi sekarang dia masih lagi main basikal ataupun tidak? Dah tak. Dah 4 tahun dah dia dah tak main basikal lagi dah. Supaya tampak lebih cantik dan laju, setiap individu yang memiliki basikal lajak pasti mengimpikan sebuah basikal yang dimodifikasi bentuk asalnya. Kami kini akan menuju ke sebuah premis yang menjual alatan basikal untuk berjumpa dengan pemiliknya untuk bertanyakan tentang perkhidmatan modifikasi basikal lajak. Tinjauan kami ke premis yang terletak di Batu Cave Gombak ini disambut mesra oleh pemiliknya. Menurutnya, kebanyakan pelanggan kebiasaannya adalah ibu bapa. Abang ada buat modifikasi untuk basikal lajak? Oh, memang ada buat. Mana ada buat kat sini tak? Kebanyakannya datang dengan parents dia atau sendiri tadi? Okey, kalau logik akal lah, beli basikal biasa dalam 300 lebih kan, tapi kalau dah modified ni dia boleh cecah sampai 1000. Jadi yang datang ni mesti dengan mak bapak. Kalau budak datang, kalau budak biasa datang, dia beli spare part je. Baginya, pelanggan yang ingin melakukan modifikasi basikal harus mematuhi setiap peraturan dan tips yang telah ditetapkan oleh pihak pengedar basikal. Tapi syarat dengan saya kena pasang brek dan pasang lampu untuk kegunaan malam. Lampu ni brek untuk kecemasan, dan apa-apa hal inilah penting brek ni. Walaupun saya buat modify, potong sana sini, tapi dijamin selamat. Hampir 4 tahun menjalankan perniagaan sebagai pengedar basikal, dia melihat aktiviti basikal lajak kini menjadi satu hobi atau trend bagi kebanyakan remaja. Kami dapati pemilik kedai ini ada menawarkan perkhidmatan modifikasi basikal lajak, tetapi mereka sentiasa menitik beratkan faktor keselamatan pada pelanggannya seperti lampu, brek dan pelbagai lagi.
Minat dalam bidang basikal mungkin dapat dikembangkan lagi jika mereka mengaplikasikannya di saluran yang betul. Kami mengunjungi salah seorang ahli South Puchong Cycling Club SPCC untuk berkongsi informasi. Paling utama sekali, first kali kita safety untuk diri kita, helmet, glove, kasut dengan baju lah. Ikut pada waktulah baju. Dia waktu siang kita pakai yang kenalah dengan siang, waktu malam kita pakai yang cerah. Second, kita kena tengok pada basikal kita, contohnya tayar, gearing dan brake. Berpengalaman selama 13 tahun, menurutnya, penggunaan brek basikal adalah perkara paling penting yang harus diberi perhatian. Kalau kita tak ada brake, kita nak berhentikan basikal tu macam mana kan? Pada saya, brake memang penting lah untuk basikal. Kalau kita tak pakai brake tu jadi macam satu kekurangan dan boleh macam satu berlaku kecelakaan jugalah. Sama seperti kenderaan yang lain, basikal juga harus mematuhi setiap peraturan jalan raya, terutamanya jarak di antara kenderaan. Berbasikal dan kenderaan ni lebih kurang jarak dalam 5 meter. Kereta dan rider, gap dia dalam 5 meter. 5 meter lah untuk selalunya lah, dia punya rule dia lah. Kami cuba mendapatkan maklumat mengenai isu ini daripada Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Kuala Lumpur, Assistant Commissioner Zulkifli Yahya. Tangkapan yang pertama adalah pada tahun lepas, sekitar bulan 7 tahun lepas, kita tangkap 4 orang di sekitar Pantai Dalam. Dan tangkapan yang kedua adalah di ambang Tahun Baru di kawasan dataran mereka, iaitu di Jalan Parlimen. Itu dua. Tangkapan ini besar sikit. Berdasarkan laporan kes, seramai 60 orang lelaki dan seorang perempuan ditahan serta disaman di bawah kaedah 42 LN 166 Palang 59. Yang kesalahannya basikal itu sendiri sebenarnya tidak lengkap. Jadi basikal itu tidak ada brek, tidak ada lampu. Mereka ubah suai daripada tinggi ke rendah. Basikal yang diubah suai tidak mengikut spesifikasi yang ditetapkan boleh dikenakan saman tidak melebihi RM300. Maknanya mereka ni selalunya kita ditahan mereka di bawah Seksyen 112 braket 3 Akta Angkutan Jalan. Dan kalau ibu bapa pula, kita boleh ambil tindakan kata ibu bapa ni di bawah Seksyen 311 lah. Itu di bawah Akta Kanak-kanak tahun 2001. Jika disabit kesalahan, ibu bapa yang gagal memantau aktiviti anak mereka boleh dikenakan denda RM20,000 atau penjara 10 tahun atau kedua-duanya sekali. Sentiasa peka dan ingat mengingati antara satu sama lain adalah jalan yang terbaik untuk kita sebagai pengguna. Pastikan temu janji anda bersama dengan kami di minggu hadapan. Ingat, suara anda, suara konsumer.